والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. وأعنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman, masukkan kami dalam kubur dengan iman, masukkan kami dalam syurga dengan iman. Ya Allah, sejauh Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukanlah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hidupkan kami dengan kalimah la ilaha illallah, matikan kami dengan kalimah la ilaha illallah, matikan kami dengan kalimah la ilaha illallah. Akhir kalam-kalam kami dengan la ilaha illallah. Akhir kalam-kalam kami dengan la ilaha illallah. Akhir kalam-kalam kami dengan la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. عمل رسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وإلى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد يا أبو وفي قلبي يا مؤيد يا ممجد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله يا الله إلا الله محمد رسول صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله يا الله يا محمد يا أبو بكر الصديق يا عمر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك
sallallahu Muhammad sallallahu ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam Ya Nabi salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Dah. Alhamdulillah, segala puji-pujian kita rafakkan kepada Allah. Kalau sejak pagi tadi kita puji makhluk, makan ini sedap, minum ini sedap, ini cantik, itu cantik, ini baik. Kita kembalikan semua puji-pujian itu kepada Allah. Jika kita tidak kembalikan puji-pujian kepada Allah secara ikhlas di dalam solat, maka akan berlaku syirik. Memuji makhluk adalah syirik. Sedar tidak sedar, iman kita akan rosak, hancur. Syaitan iblis akan tewaskan kita. Mulalah mereka masuk bila kita melakukan syirik, kita yang membuka ruang untuk syaitan iblis masuk dalam mulut kita, otak kita, kalbu kita, darah daging kita. Jadi kitalah sebenarnya yang melakukan syirik, membuka pintu pada syaitan. Apa yang kita puji, segala-galanya kita balik waktu solat, kembalikan alhamdulillah rabbil alamin. Sesungguhnya segala puji-pujian hanya milikmu saja ya Allah. Aku telah melakukan silap tadi, banyak puji. Ada yang dah sedar tak memuji dengan mulut, tapi hati cantik ya, hebat ya, cantik ya, besar ya. Allah itu kena juga menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebabnya Allah panggil kita 5 kali, bawa report. Apa ada dalam kalbumu? Apa kau saksi aku di antara subuh dengan asar dengan maghrib dengan isya? Apa ada kita rasa nak puji, terpuji, dipuji? Kembalikan kepada Allah. Kita puja Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tauhid. Selawat dan salam ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus sebagai rahmat untuk kita. Nabi yang membawa rahmat, artinya Nabi yang membawa kasih sayang, cinta dari Allah. Nabi yang mensalurkan cinta dari Allah. Setelah Nabi, warisan suci Nabi, ilmu rahmat dan alamin dibawa oleh ahli syahadah, ahli la ilaha illallah. Mereka lah waris yang benar yang mewarisi cinta Nabi, rahmat dan alamin dari Nabi, dari kalbu ke kalbu. Jadi kalau kita fokus yang benar-benar mengambil ilmu, semangat, kasih sayang, cinta Nabi melalui ahli Nabi, melalui ahli syahadah, pasti kita akan dapat. Kita tidak akan sedikit pun tersisa ataupun terbiar daripada rahmat itu. Tapi masalahnya kita nak fokus, bukan segala perhatian, isi hati kalbu kita dengan ikhlas kepada kalian rahmatan lil alamin. Ini satu perkara yang sangat sulit, susah dan payah. Melainkan melalui tarbiyah, asuh, didik kalbu kita, jiwa kita kepada ilmu Allah, hormat kita kepada ilmu Allah, barulah kita akan dapat kalian, kita akan dapat ikatan di dalam majlis ilmu rahmatan lil alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa habibina Muhammadin wa barik wa sallim alaihi. Assalamualaikum kepada semua jemaah yang menghadiri program kuliah maghrib ini. Sehingga insya kita isi sebaik-baik ilmu yang membawa kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari para sahabat sedang duduk seperti ini. Nabi datang. Di antara mereka ada semua sahabat-sahabat yang hebat. Dan Nabi memandang mereka dan berkata, Jadidu imanakum, jadidu imanakum, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu, perbaharuilah iman kamu, perbaharuilah iman kamu. Ini satu perkara yang baru untuk mereka. Mendengar Nabi berkata, perbaharuilah iman kamu, bermakna iman itu boleh turun, iman itu boleh jadi lama, iman itu boleh berkurangan. Jadi perbaharuilah iman kamu, iman kamu. Jadidu imanakum, jadidu imanakum, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu, perbaharuilah iman kamu. Apabila Nabi menyebut perkara itu, maka berdirinya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan berkata, Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Kaifa nujaddidu? Bagaimana kami boleh memperbaharui iman kami? Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Sekarang ni bila iman berkurang, kalbu tidak tenteram. Bila iman berkurang, keadaan kita tidak aman. Lagilah keadaan sekarang ni dengan macam-macam ketakutan, macam-macam menggoncangkan jiwa dengan fikiran. Lagilah kalbu tidak akan tenteram. Lagilah akan diganggu oleh syaitan, iblis dan nafsu. Jadi pada masa ini kita perlu memperbaharui iman kita. Perbaharui iman kita yang semakin jatuh, semakin runtuh, semakin ditewaskan, semakin digagalkan oleh iblis dan syaitan dan keadaan syaitan, manusia-manusia negatif yang sentiasa menjatuhkan iman kita. Wajib. Itu sebabnya kita telah melancarkan kempen 1.5 bilion La ilaha illallah, agar barang siapa mengamalkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, jamin, aku pasti masukkan mereka ke dalam benteng, masuk dalam kotaku. Man dakhala ismi aminnya min azabi. Barang siapa masuk ke dalam kotaku, iaitu kota la ilaha illallah, yang dalamnya ada ingatan la ilaha illallah, tafakkur la ilaha illallah, cinta la ilaha illallah, pasti mereka aman. Pasti mereka aman dari segala siksa, segala bala musibah. Jadi wajib kita tahu, ini asyik doa, amalan itu amalan. Yang pertama, iman tidak diperbaharui. Dah iman diperbaharui, dah mantap, baru kita minta doa pada Allah, baru kita lakukan amalan-amalan seterusnya. Ini yang paling wajib. Jadi, alhamdulillah, sahabat bertanya, bagaimana kami nak memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Nabi terus menjawab, jadidu imanakum, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu dengan perbanyakkan nafi dan isbat. La ilaha illallah, nafi dan isbat. Apakah nafi isbat pada saat ini? Satu makhluk pun masih Allah tidak boleh memudaratkan diriku, tidak boleh memudaratkan kesihatanku. Bukan ilahku. La ilaha illallah, nafi dan isbat. Nafi dan isbat. Bukan ilahku, bukan ilahku, bukan ilahku. Cukup dengan itu sebut 5,000 kali.
dalam keadaan kita mendengar. Untuk orang-orang jemaah kita yang malas, tidak sanggup nak mengkomitkan 5,000 kali la ilaha illallah, tak apa, awliya Allah memberi izin pada kita, kelonggaran pada kita, dengar saja 5,000 kali, sejam 2 jam dah boleh 5,000 kali kita dengar. Dan dalam lidah kita nafi dan isbat pun kita telah dibenarkan. Kalau kita tak boleh lakukan ini, wallahu alam, apalagi Allah nak bantu kita di dunia ini. Alhamdulillah. Taib, pada hari ini kita buka satu tajuk yang sangat baik, iaitu kunci syurga, pintu syurga. Kunci syurga, pintu syurga, miftahul jannah dan abwabul jannah. Ini kita nak belajar dan tahu sedikit sebanyak pasal kunci syurga, miftahul, mafatihul jannah, abwabul jannah, babul jannah, abwabul jannah. Kita nak belajar, kita nak yakin, kita nak perolehi kunci syurga, kunci-kunci anak-anak kunci syurga. Contohnya, kalau saya bagi dekat Ahmad, inilah kunci untuk rumah banglo, pergilah ambillah. Betapa senangnya, gembiranya dia. Allah, ini baru satu rumah banglo. Azam saya bagi satu kunci rumah nak Azam, inilah kunci rumah untuk semidi. Saya hadiahkan, saya beri kunci, baru beri kunci. Betapa seronoknya dia, belum masuk lagi rumah ya. Bayangkan kita nak syurga, kita tak ada kunci. Bagaimana kita nak masuk ke dalam syurga? Bagaimana kita nak jumpa syurga? Sekarang ada kunci, tak jumpa pintu. Kunci dan pintu, kedua-duanya ni mesti kita perolehi sekarang. Bukan besok, bukan lusa, bukan waktu nak mati. Tak ada, sekarang. Ini juga hadis Nabi SAW. Kita akan belajar kenapa saya perlukan kunci syurga sekarang, dan kenapa saya perlu kenal pintu syurga sekarang, sebelum solat lagi. Kenapa saya perlu? Kita akan pelajari hadisnya. Kita akan yakin dengan hadis ni. Dengan hadis yakin, bila kita yakin, iman bertambah, yakin bertambah. Bila iman bertambah, aman, tenteram. Bila yakin bertambah, kalbu jadi teguh, iman kita jadi teguh, tak boleh digoncang. Itu sebab iman para awliya Allah, Nabi-Nabi dan Rasul sentiasa meningkat. Iman kita meningkat turun, meningkat turun, meningkat turun, jatuh naik. Ini sangat bahaya. Apa keadaan kita kalau masa jatuh iman tu malaikat tarik roh kita, atau pada saat itu iman kita goncang, kita murtad, dalam kita murtad. Ya Allah, ini yang Nabi takuti, bahawa pagi-pagi beriman, petang sudah jadi kafir. Petang beriman, pagi-pagi mereka sudah kafir. Jadi hari ini kita fokuskan dua perkara, kunci syurga dan pintu syurga. Saya mohon Ahmad akan baca satu hadis tentang kunci syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Mu'az bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafatihul jannah syahadatu an la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Ahmad daripada Hazrat Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak-anak kunci syurga ialah penyaksian terhadap kalimah la ilaha illallah. Sedekah Rasulullah. Daripada hadis ini kita dapat faham Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu yang banyak belajar ilmu syahadah dari Nabi mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan sebuah hadis daripada Nabi Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab. Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bahawa kunci-kunci syurga adalah penyaksian asyhadu an la ilaha illallah. Nabi tidak sebut kunci-kunci syurga adalah mengucap la ilaha illallah atau qaule la ilaha illallah, qaule la ilaha illallah. Tidak. Nabi bersabda kunci-kunci syurga adalah penyaksian la ilaha illallah. Penyaksian la ilaha illallah adalah kunci-kunci syurga. Jadi kalau kita tidak memperolehi kunci syurga sekarang, kita tak akan dapat buka kunci syurga-syurga di dalam diri kita. Dalam diri kita, kita tak boleh buka kunci syurga. Jangan kata diri ni dulu. Sekarang ni kita dah dapat, Allah dah kurung kita dalam rumah. Dah kurung dalam rumah. 70% manusia tak boleh duduk dalam rumah. Tak tenang, tak tenteram. Kerana rumah itu neraka untuk mereka. Tidak belum lagi jadi baiti jannati, seperti sabda Nabi, rumahku syurgaku. Tidak, mereka tidak rasa tenteram, mereka tidak rasa tenang, mereka tidak rasa bahagia, mereka tak boleh duduk kerana banyak syaitan, banyak iblis, banyak dajjal. Tak ada malaikat di rumah. Macam mana malaikat nak masuk? Tak ada Nabi isbat, tak ada ingatan kepada Allah. Tak dapat zikir, mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan bibir dan lidah. Kurang-kurang ingatlah. Ingat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingat, bila kita ingat, Allah turunkan malaikat. Bila Allah turunkan malaikat, rumah kita di syurga. Maka baiti jannati, rumahku syurgaku. Bila rumahku syurgaku, maka ada salat jemaah, ada ilmu, majlis ilmu, ada majlis zikir, ada majlis tilawah, ada majlis baca syama'il Nabi. Semua diisi, maka rumah jadi syurgaku. Rumahku jadi syurgaku. Jadi tolong cari kunci ni. Kalau kunci ni kita tak dapat, rumah kita sendiri tak jadi syurga. Rumah kita akan jadi neraka, tempat syaitan suka datang, iblis suka datang, lalai, takut kepada satu makhluk yang tak dapat dilihat dengan mata. Kita takut sangat, habis iman kita, hancur iman kita, tertewas kita dengan iblis dan syaitan. Iblis syaitan gelap, mana-mana kita nampak iblis syaitan gelap, dajjal gelap. Mereka dah berjaya, tak dapat mereka jadikan rumah mereka sebagai jannati, rumahku syurgaku. Mereka gagal. Dan kedua, mereka tidak kenal mana kunci rumah syurgaku. Mana tu rumahku? Rumah ni adalah zahir, rumahku syurgaku adalah yang batin. Mana kunci syurga tu? Jadi kita perlukan kunci tu sekarang, saat ini, sekarang ni. Jadi kita tengah belajar ilmu sedikit demi sedikit, sampailah kita jumpa kunci tu. Lagi kedua, saya nak ingatkan kenapa kita perlu kunci ni. Selepas ambil air wudu, ada sebuah hadis Nabi, barang siapa mengambil air wudu dengan penuh khusyuknya, tawaduknya, dengan takzimnya kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, menyaksi dalam khusyuk dalam wudu, pasti Allah akan bukakan 8 pintu syurga. Bukannya syurga belum lagi. Nak masuk ke syurga kena masuk pintu dulu. Jadi Allah akan bukakan 8 pintu syurga. 8 pintu syurga Allah bukakan setelah ambil air wudu, berdoa dengan doa ini. Selepas berdoa dengan doa ini kita solat, Allah akan buka 8 pintu syurga. Sebelum solat, doa ini pun tak pernah kita nak amalkan. Betapa senang. Allahumma ja'alni minal tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholih. Doa tak boleh tak hafal Arab. Doa dalam bahasa Melayu. Ya Allah, jadikanlah aku dari orang-orang yang telah bertaubat, bersungguh-sungguh telah taubat. Ya Allah, wa ja'alni minal mutatahhirin, orang yang telah mensucikan dirinya dari segala kotoran syirik. Ya Allah, wa ja'alni min
ibadika sholihin. Mana pernah kita doa ni kita biarkan, kita tak dengar. Ini doa yang sangat-sangat penting. Kalau di dunia ni Allah tak bukakan 8 pintu syurga, kurang-kurangnya di kubur Allah akan bukakan. Kurang-kurangnya di akhirat Allah akan bukakan untuk kita. Sana tak ada lebih kurang dah. Jamin atau tidak jamin Allah bukakan pintu syurga atau tidak. Kalau kita tak dapat kunci syurga di dunia ini, kita di atas ihsan Nabi SAW. Kita menunggu syafaat para awliya Allah, kita menunggu syafaat para Nabi SAW. Kurang-kurangnya tumpang masuk dalam syurga mereka. Tak ada pilihan lain. Kita perlu dapat kunci syurga dulu. Jadi mari kita dengar hadis ni. Sangat penting. Lepas ambil air wudu, mesti doa. Tolonglah, jangan tinggal. Baca 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alni, Allah jadikanlah aku dari orang-orang yang sungguh-sungguh telah bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Orang yang telah mensucikan dari segala syirik, ya Allah, daripada atas sampai ke bawah, daripada hujung kaki ke hujung rambut. Telah aku sucikan diriku, ya Allah, mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Kalau kita tidak masuk dalam keadaan menjadi ibadika sholihin, Allah tak mau pandang solat kita, Allah buang solat kita. Sekurang-kurangnya kena masuk di hadapan Allah Maha Suci dalam keadaan ibadika sholihin. Kalau saya belum jadi ibadika sholihin, doa jadikan saya ibadika sholihin. Belajar ilmu untuk menjadi ibadika sholihin. Belajar ilmu untuk menjadi ibadika sholihin. Belajar dan amal macam mana nak jadi sholihin sebelum solat, kerana kita nak pergi masuk ke dalam sisi di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkarangan muqaddas sitwa, suci, lembah yang suci, tempat yang suci untuk bertemu Allah yang suci. Jangan datang dengan syirik. Jadi doa ni pun kita tak pernah amal. Tak apalah, tak tahu bahasa Arab, amallah dalam bahasa Melayu. Bahasa amallah, ya Allah, sama-sama. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin min ibadika sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baru kita masuk solat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah akan terima kita. Sekurang-kurangnya masuk sebagai sholihin, setinggi-tingginya masuk sebagai warathatul anbiya. Kedua, masuk sebagai siddiqin, masuk sebagai syuhada dalam syahadah. Kalau tak ada ni, kita solat semua sia-sia, akan Allah lontar fawailul lil musallin, ibadat kita jadi berat. Mari kita dengar hadis ni sebelum kita tutup majlis. InsyaAllah kita akan sambung lagi besok. Hadis ni kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang mengambil wudhu dengan khusyuk, kemudian dia berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Maksudnya, aku bersaksi bahawa tiada ilah selain Allah dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad SAW itu adalah hamba dan utusannya. Allah, jadikanlah aku dari kalangan orang yang banyak bertaubat, dan jadikanlah aku dari kalangan orang yang mensucikan diri.
akan dibuka untuknya ke semua 8 pintu-pintu syurga agar dia memasuki dari mana dia suka. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah, Allah menjamin kita apabila dengan khusyuk. Kita akan ajar di dalam bab solat khusyuk. Kita akan ajar dalam bab solat khusyuk bagaimana nak ambil dengan khusyuk. Lepas tu baca doa tu dan mohon kepada Allah, jadikanlah aku dari kalangan orang yang benar-benar bertaubat ya Allah. Amin. Daripada kalangan orang yang telah sucikan segala najis kotoran ya Allah. Amin. Nabi bersihkan tapi belum disucikan. Kita doa, Nabi janji, Nabi jamin, Allah jamin 8 pintu syurga dibuka. InsyaAllah nanti kita kenal apakah 8 pintu syurga di dunia ini. Bagaimana, adakah kita dapat melihat, kita dapat rasa, kita dapat cium wangi dia, atau kita dapat melihat satu-satu pintu. Dan kalau sudah melihat pintu tu, apa yang wajib kita buat? Kita boleh bukakan pintu tu, mana kuncinya, mana 8 kuncinya, apa ni yang dimaksudkan 8 kunci, 8 pintu, 8 kunci. Dan Nabi kata kamu boleh memasukinya di mana-mana pintu. Jadi sangat besar makna hadis ni. Ini tak boleh dibaca saja macam tu, tidak, banyak ilmu yang kita kena belajar. Hadis ini, satu hadis tadi Imam Ahmad ini, Imam Tirmizi. Kita mesti yakin, kita tak boleh ragu. Bermakna saat ini sebelum saya nak pergi solat isya ni, kunci dah ada. Sama ada 8 kunci atau 1 kunci, 1 atau 3, 5, 7, 8 kunci dah ada dalam tangan. Pintu pun lepas kita wuduk, dah pintu pun dah terbuka. Dah Nabi kata dah terbuka 8 pintu, boleh kamu masuk. Belum solat lagi, belum mati lagi. Ya Allah, rugi kita di dunia ni kalau kita tidak kenal. Kalau tak nampak pun dalam solat 8 pintu, kurang-kurang waktu kita duduk. Satu hari ni Allah mimpikan 1 pintu syurga, besok pintu kedua, ketiga, sampai 7 hari, 8 hari Allah mimpikan kita kepada pintu syurga. Saya tanya Ahmad tadi, Ahmad, adakah Ahmad pernah jumpa syurga ni, pintu syurga ni? Dia kata tidak, tapi dia selalu nampak pintu bank, pintu dapur, pintu main bola, pintu sekolah dia, pintu tidur, semua dia tahu. Pintu ni tak ada, kita rugi. Kalau kita tak dapat, wallahi kita rugi. Pertama cari dulu kunci, memilih kunci, dan kita cari pintu ni, kita akan bukakan pintu. Kita mesti ada keinginan. Allah, saya baru sebut tadi, kalaulah kita dapat kunci rumah, banglo, contohnya saya bagi kunci kereta ke Aminah, ni kereta baru Aminah, betapa dia seronok kalau dia dapat baru kunci. Ya Allah, kalau kita dapat kunci tu, betapa kita seronok nak pergi bertemu Allah dalam solat. Allah bukakanlah pintu. Mohon Allah, kalau belum dapat, mohon aku nak kunci syurga. Nabi-Mu benar. Aku yakin hadis Nabi ni benar. Mana beri aku kunci syurga Allah. Tamak, kita mesti tamak. Kita mesti tamak. Nak sangat kunci syurga Allah. Nak sangat. Bila ya Allah kau nak bagi aku, jangan berhenti minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So alhamdulillah hari ini topiknya kunci dan pintu syurga. Kita akan sambung di majlis yang akan datang lagi mendalami topik ini, kunci dan pintu syurga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita. Semoga Allah tidak ambil urdu. Semoga Allah bukakan pintu syurga sebelum kita solat. Dan di dalam solat Allah akan membawa kita lebih besar daripada syurga. Tidak lain adalah Allah lebih hebat daripada syurga.